Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah yang bertajuk Peningkatan Ajaran Agama Islam yang disampaikan oleh Ustaz Haji Shoaib Ilyas yang telah dirakamkan di Masjid Sultan Azlan Shah Ipoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa sahabatihi wa qarabatihi wa tabi'it tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa li jami'i minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruhi ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina. Sya'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita berselawat sebanyak-banyaknya kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah dengan membawa ajaran agamanya, iaitulah agama Islam. Semoga kita dipilih oleh Allah dari antara hamba dan umat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diseru dengan iman dan Islam. Semoga beriman dan Islamlah kita dan dipohon dengan rahmat Allah agar iman dan Islam ini kekal serta dipermudahkan untuk melakukan amal-amal soleh, sehinggalah mudah-mudahan sama-sama kita dapat mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah insya-Allah. Tuan-tuan sidang hadirin saya hormati, insya-Allah ya, malam ini saya akan sebut beberapa perkara, mudah-mudahan ya kalau ada yang tersilap dibetulkan, kalau ada yang kurang kita cukupkan, dan insya-Allah kalau ada yang tak tahu, insya-Allah lepas ini tahu untuk tidak diulang-ulang kesalahan dan kesilapan, insya-Allah. Saya akan menyebut ya perkara yang berlaku di persekitaran solat ataupun sembahyang. Sebab bila saya terbaca ayat Quran yang Allah menyebut dalam firman-Nya, innas solata tanha anil fahsya wal munkar, sesungguhnya solat ataupun sembahyang yang kamu dirikan itu akan mencegah kamu dari terus melakukan fahsya, perkara-perkara buruk dan keji, dan perkara-perkara mungkar. Ya, ini firman Allah ya, yang Allah sebut sesungguhnya solat atau sembahyang yang kamu dirikan itu akan mencegah hidup kamu dari terus melakukan perkara-perkara fahsya, perkara keji dan mungkar. Jadi terkenang saya, ramai kawan-kawan aku sembahyang, tak tahulah macam mana, adakah dia sudah benci kepada fahsya, tengok benda tak elok benci tak ya? Tengok perkara mungkar ya, apa yang terlintas dalam dirinya ya, kita bimbang ya, lantaklah dia nak buat ini yang biasalah ya,
lantaklah dia nak buat, aku tak buat, jadilah, dia kata. Sedangkan Allah menyebut sembahyang akan mencegah diri seseorang dari melakukan fahsyat dan mungkar. Dan kalau kita perhati, ya, kalau kita perhati sampai hari ini, ya, tak mak tuan-tuan, ya, ini macam ilmu saya sebut, ya, yang terlibat dalam perkara-perkara dosa, maksiat, fahsyat ini termasuk orang yang sembahyang, termasuk orang sembahyang. Paling kurang datang Jumaat, sembahyang Jumaat, contohlah, ya. Jadi bila saya menyebut dan membaca ayat ni, ya, mengenang-enang, memikir-mikir saya, akhirnya mudah-mudahannya dengan ilham Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya terkenang. Mungkin solat mereka ini solat sekadar biasa-biasa. Mungkin solat mereka ini sekadar solat yang ikut-ikutan, tanpa dipahami tentang rukun yang mana, wajib yang mana, ya, dan sebagainya, termasuklah, ya, sunat yang mana dan sebagainya. Mungkin begitulah mereka sembahyang, ya. Dan insya-Allah kalau kita lihat, ya, kadang-kadang memang ada bukti pun, ya, sembahyang sebagai ikut-ikutan tanpa ada ilmu yang sepatutnya ilmu itu ada pada dia, supaya bila sembahyang ilmu itu digunakan semak diri, angkat takbir macam mana, iftitah yang sunat dibaca ke tidak, Fatihah yang rukun dibaca betul ataupun tidak, dan sebagainya lagi lah, ya, termasuk, ya, banyak lagi perkara, antaranya gerak-gerak dalam sembahyang, rukuknya betul ke rukuk dia, iktidalnya betul ke iktidalnya, sampailah seterusnya kepada pengakhirannya, salamnya macam mana dan sebagainya. Sedangkan Allah sebagai Tuhan yang memiliki semesta alam, dan Allah lah juga yang mensyariatkan solat, maka Allah berfirman dengan firman-Nya, inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang akan mencegah diri seseorang dari melakukan segala perkara keji dan mungkar. Namun ramai lahiriah yang kita tengok sembahyang dah, mudah-mudahan, ya, kalau tak ramai waktu lain, hari Jumaat penuh, ya, hari Jumaat penuh tuan-tuan, di luar pun ada. Sampai baru Jumaat lepas, kebetulan, ya, Jumaat lepas saya di sini, ya, khatib sebelum turun dari mimbar tu sebut yang di luar tu masuk ke dalam, ya, khatib sebut dari mimbar tu, ya, yang di luar tu masuk ke dalam, ruang dalam banyak kosong lagi, ya, alhamdulillah khatib kita menasihati. Dan ini antara kecacatan dalam solat, ya, ini antara kecacatan dalam solat yang imam kita tegur, mujur imam tegur, mujur imam tegur, tak tegur, ada luar lah di sembahyangnya, tak tahu lah macam mana, ya. Jadi lahiriahnya alhamdulillah ramai juga dah sembahyang, ya, tapi, ya, kemungkaran, kemaksiatan dan banyak lagi lah benda-benda yang tidak baik dalam agama dilarang, ya. Ajak berhenti payah sangat, ya, kadang-kadang saya fikir-fikir balik tuan-tuannya, ya, hari ni diajak berhenti payah sangat, ya. Kalau balik pada sejarah dakwah yang awal-awal dulu dipikul oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam, itulah pengalaman-pengalaman yang berlaku silih berganti kepada para Rasul alaihi wassalatu wassalam, ya. Tuan-tuan boleh buka Quran, baca surah Toha, ya, tuan-tuan boleh buka Quran, baca surah Al-A'raf, bagaimana Nabi Nuh mengeluh kaumnya kerana diajak untuk beriman dengan Allah dan beramal mengikut amalan yang Allah syaratkan, tak mau, ya, cerita Nabi Nuh, ya, bukan pedap, ya, kok bosan kut Nabi Nuh, ngajak tak ndak, dipujuk tak ndak, dirayu tak ndak, maka Nabi Nuh mengadu dengan Tuhan, ya, Nabi Nuh mengadu dengan Tuhan. Apa dia kata? Da'autu qaumi lailaw wa nahara, aku ajak dah kaum aku ini untuk beriman kepada kamu dan beribadah kepada kamu pagi, petang, siang, malam. Makin aku hampiri mereka, makin aku bujuk, makin aku rayu dia, bukan makin hampir, makin liar dia dengan aku. Sehinggalah, ya, di hujung-hujung kisahnya, ya, aduan Nabi Nuh kepada Tuhan tentang umat ini
Allah jawab dengan satu jawapan yang kalau fikir secara akal langsung tak munasabah tuan-tuan. Tapi itulah jawapan Tuhan. Apa dia? Nabi Nuh merayu, mengadu dengan Tuhan. Aku ajak dah rima Tuhan. Tak nak. Aku pujuk rima, dia marahnya aku. Aku hampiri mereka, mereka lari. Kata Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh mengadu. Apa jawab Tuhan? Wasna'il fulka bi'ayunina. Nuh, tak apalah tu. Buat je kapal. Di mana munasabah uslub tadi tuan-tuan? Itulah rupa bentuk Islam. Ya, minta maaf yang hari ini ramai tidak faham. Ya, bila diajak dengan agama, ya, maka antaranya mereka menolak dengan gunakan munasabah akal. Ya. Itu cerita Nabi Nuh tuan-tuan. Ya, saya tak cerita banyak ya. Satu lagi nak ceritakan. Kalau cerita Nabi Musa, lagi pelik, lagi heran. Bila Nabi Musa didatangi oleh kaumnya mengadu kerana ada seorang tua dibunuh secara zalim. Ni tuan-tuan boleh buka surah Baqarah. Ya. Bila satu kumpulan, ya, kaum Nabi Musa mengadu kepada Nabi Musa, seorang tua dibunuh dengan kezaliman, dengan zalim, maka Nabi Musa menadah tangan kepada Tuhan untuk dapat jawapan sehingga masalah ini selesai. Maka Allah turuni ayat kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa membaca ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa itu sebagai jawapan kepada kaumnya yang mengadu datang kerana ada orang tua dibunuh secara zalim. Apa ayatnya? Fatbahu baqarah, kamu cari lembu betina sembelih. Apa munasabahnya tuan-tuan? Kenapa ya? Saya nak sebut itulah sifat agama. Selagi ia wahyu Allah dalam Al-Quran, selagi ia hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah selagi ia pandangan ulama-ulama muktabar, walaupun mungkin segi akal tak munasabah, orang beriman kena terima. Orang beriman kena terima. Ya, yang jadi masalah ni ya, jadi bantahan, itu jadi masalah. Ya, balik pada sembahyang tadi. Ya, Allah sebut bila kamu sembahyang kamu akan tercegah daripada fahsyat dan mungkar. Ya, hari ini mudah-mudahannya nak kata ramai sangat tidak, tapi ramai lah kira. Ya, ramai juga ya, sebab setiap hari masjid Zuhur ada orang, Asar ada orang dan seterusnya. Ya, Jumaat ramai, raya lagi ramai insya-Allah. Tapi soalannya kenapa mungkar masih terus berjalan dan tidak dapat dibendung, tidak dapat dikurangkan. Bertambah tuan-tuan maksiatnya hari ini. Ya, maksiat bertambah tuan-tuan, bukannya kurang. Kelab malam dulu 4, hari ini 6. Ya. Kelab malam dulu programnya sedikit, hari ini sampai ke pagi tuan-tuan. Minta maaf. Contohlah. Ya, di mana tak sah tanyalah. Ya, tuan-tuan mungkin lebih tahu pada saya. Ya, jadi soalannya kenapa sembahyang yang kita buat ni tidak mencegah kemungkaran? Ya, maka saya melihat ya, mungkin ada beberapa perkara yang perlu diambil perhatian supaya kita ini solat dengan kaedah betul mengikuti syariat. Dan mudah-mudahan bila solat kita ini betul mengikuti syariat, mudah-mudahan terbukti solat akan mencegah diri seseorang daripada terus melakukan perkara fahsyat dan mungkar. Jadi untuk itulah ya, malam ini saya cuba menyebut ya, beberapa perkara mengenai solat untuk sama-sama kita muhasabah, cek balik tentang solat yang kita tunaikan. Ya, insya-Allah kalau dibuka kitab fikah, solat ini ada perkara-perkara yang menjadi syarat wajib. Saya tak bersebut ya. Solat ini ada perkara-perkara yang menjadi syarat sah, dan solat itu juga ibadah yang ada rukun. Ya, persoalannya sekarang, adakah orang yang solat itu faham semua tentang syarat sah sembahyangnya, sehingga insya-Allah mudah-mudahan ya, bila nak sembahyang dipastikan syarat sah sembahyang ada pada dia, bersih syar'inya ada.
Dalam bab solat tuan-tuan ya, sebut bersih syar'i ini dia ada dua ya, sekurang-kurang ada dua. Satu bersih syar'i dari benda-benda najis. Satu bersih syar'i daripada perkara-perkara hadas. Insya-Allah hadas ada dua. Dan kalau saya nak detailkan, hadas ada dua. Ya, yang pertamanya hadas besar. Hadas besar ini tuan-tuan, untuk terangkat ataupun terbersihnya dia kena mandi hadas besar. Dan insya-Allah sebut mandi hadas besar, dia ada kaedah, ada cara yang sepatutnya semua orang faham, sehingga bila kita mandi hadas besar dilaksanakan peraturan dan tata tertib ini. Untuk ilmu saya sebut je, bukan ngajar ni, untuk ilmu saya sebut ya. Antaranya, sebelum kita mula mandi, bersih semua tempat-tempat yang ada najis. Kemudian pastikan tidak ada sebarang benda-benda yang boleh mencegah untuk sampai air. Ya, ada cat di badan, air tak sampai. Ya, tadi lepas makan nangka, ya, lepas makan nangka baru mandi. Ya, ada lekat tak dibuang, tak sah mandi. Lepas ni ikan, lekat ikan di jari, tak sah mandi. Udah bersih semua ini, ya, saya ambil yang pendek ya. Bolehlah mula niat mandi, siram air dan pastikan air itu air mutlak, rata semua badan yang dikira oleh ulama fiqh sebagai anggota badan yang lahiriah. Ni celah-celah tengok ni. Minta maaf tuan-tuan ya. Termasuklah ya, ini mengaji saya gunakan bahasa mudah nak bagi mudah faham. Termasuklah bibir punggung kita tu. Sebab orang mandi hadas ni kena duduk bertenggung. Kalau berdiri pada awal tak sah, kerana bibir punggung tidak kena air. Ya. Contohlah, ya, pastikan air mutlak ya, air mutlak rata seluruh badan. Barulah ya sah mandi, maka sembahyangnya sah. Kalau mandi tak sah, maka sembahyang tidak sah. Itu cerita hadas besar, ringkaskan begitu. Ya, kalau wuduk pun pastikan ya, betul semua anggota yang wajib kena air untuk wuduk itu kena dan rata secara hukum syar'i. Ya, secara hukum syar'i. Minta maaf, muka kena kenal muka itu di mana batasnya. Ya, tangan itu di mana batas, sampailah seterusnya. Ya, yang kadang-kadang tuan-tuannya ya, bukan ngintai. Ya, aku tertengok orang wuduk ini bila basuh kaki, kalau depan ada kolah, cedok air kolah, disiram kaki goyang aja. Tidak diratakan celah-celah jari. Sedangkan celah-celah jari itu ada antaranya yang celah jarinya rapat. Siram tak kena. Bila tak kena sah dah wuduk. Sembayanglah dia. Itu baru cerita taharahnya. Ya, minta maaf ya. Kemudian dalam amalan solat, dia ada perkara rukun, ada perkara syarat sah, ada perkara sunat. InsyaAllah mudah-mudahan kita mengaji, kita faham. Ya, nak sempurna, tidak setakat dijaga yang rukun dan fardu dan wajib, tapi kena pelihara segala yang sunat-sunatnya. Sambungan rancangan tausiah yang bertajuk Peningkatan Ajaran Agama Islam boleh anda ikuti lagi esok 1.30 minit tengah hari dan 6 petang di Perak FM. Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah yang bertajuk Peningkatan Ajaran Agama Islam yang disampaikan oleh Ustaz Haji Shoaib Ilyas yang telah dirakamkan di Masjid Sultan Azlan Shah, Ipoh. Saya ulang balik ya. Nak sah sempurna sembahyang kita, tidak sekadar menjaga syarat sah wajib sembahyang, tidak sekadar menjaga rukun sembahyang, tapi dijaga semua perkara-perkara sunatnya. InsyaAllah. Dan insyaAllah tuan-tuan ya, atas nama iman dan Islam. Ya, insyaAllah tuan-tuan, atas nama Islam, iman dan Islam, beribadahlah dengan harapan Allah ampuni dosa aku. Beribadahlah dengan harapan, ya Allah engkau rahmati aku. Beribadahlah dengan harapan, ya Allah engkau kabulkan, engkau terimalah ibadah aku ini sebagai ibadah yang boleh menyucikan segala dosa.
dan kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Dan insya-Allah termasuk kemuncak daripada ibadah lepas kita mengharap rahmat, mengharap maghfirah. Ya Allah, aku mohon janji balasan syurga darimu. Dan insya-Allah tuan-tuan, kalau inilah yang hadir dalam hati kita ketika solat, agak-agak dah tuan-tuan. Tuan-tuan sembahyang nak cepat siap ke nak sempurna segala yang menjadi amalan sunat? Saya ulang balik ya. Kalau itulah harapan kita sewaktu sembahyang, adakah kita nak sembahyang nak cepat siap ataupun mengharap untuk dapat disempurnakan segala perkara-perkara yang termasuk dalam peraturan solat? Ya, setelah sempurna rukun syarat wajibnya, kita sempurnakan segala sunatnya dan sebagainya insya-Allah. Ya, tapi tak tahulah, masing-masinglah di muhasabah. Ya, bila solat apa yang diharapkan? Bukan nuduh tuan-tuan ya, tapi kadang saya nampak ya, bila solat dia menganggap cepat siap, itu pasal laju tu. Nak cepat siap je dia, itu pasal laju tu. Ya, kalau sembahyang sunat minta maaf, sembahyang sunat cuba tuan-tuan tengok hari Jumaat orang sembahyang sunat lepas adzan. Patut baru satu rakaat dia salam dah. Kenapa laju tu? Lajulah. Lepas takbir ihram iftitah tak baca. Minta maaf. Habis walad doli dia just napeh. Surah tak baca. Ya. Rukuk patut 3. Tak tahulah satu pun cukup tak tidak. Rukuk tu kita ngaji dulu 3 bacanya. Subhana rabbiyal azim 3 kali tuan-tuan. Tapi kadang-kadang ya, bukan ngintai tuan sebelah saya, terasa saya. Cukup ke 3 kali itu? Ya, nak tunjuk saya tunjuk. Belum soalan sah ke rukuknya itu. Nampak tuan-tuan? Itu ada soalan satu je. Apa dibaca? Kalau itu rukuknya, sekadar itu rukuknya, apa dibaca? Sedangkan kita belajar di mana-mana pun, tok guru siapa pun ngajar rukuk, baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau tunduk sampai terus bangun, apa dibaca? Okey? Tasbih itu sunat. Tumak ninahnya di mana? Tumak ninah kita di mana tuan-tuan? Ya, minta maaf ya. Dan saya kata, kalau itulah sembahyang sunat tak berimam, maka tak mustahil itulah ulang-ulang sembahyang fardu di rumah kalau seseorang. Tak maaf ya. Ini untuk ilmu tuan-tuan. Kita muhasabah diri. Sedangkan dalam solat, setiap gerak itu wajib tumak ninah. Kalau ikut yang saya faham dari hadis Nabi, orang solat dalam gerak 4 tempat gerak, mesti 4 ini ada tumak ninah. Tak tumak ninah tidak sah. Ya. Dalam solat, kalau solat kita ni solat ya, maka ada 4 gerak yang setiap gerak ini mesti ada tumak ninah. Tak tumak ninah tidak sah. Ya. Orang tanya, mana tahu Ustaz? Nabi sebut. Dan sebutan Nabi ini berlaku apabila seorang sahabat yang sembahyang sunat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah siap sembahyang sunatnya, dia mengucap salam pada Nabi. Nabi jawab ucapan salamnya, dia menghulur tangan pada Nabi, Nabi sambut hulur tangannya, tapi Nabi berkata kepada qum fasali, minta bangun sembahyang balik. Menung kawan ni, aku baru siap. Tapi mungkin kau ingat Nabi nyuruh bangun sembahyang lagi dia. Sembahyanglah dia. Salam lagi sekali. Ya, ucap salam pada Nabi sekali lagi. Hulur tangan pada Nabi sekali lagi. Nabi sambut salamnya, Nabi sambut hulur tangannya, Nabi ulang balik. Kum fasali, minta bangun sembahyang lagi. Menung dia. Apa ini dah 2 kali dah. Maka sahabat ni menghadap Nabi, minta ditegur, diajar di mana silap. Macam mana nak betulkan. Ini sahabat tuan-tuan. Sahabat ni tak putus-putus mengaji tuan-tuan. Kita ni hilang selalu. Minta maaf ya. Sahabat ni gulungan manusia yang tidak putus mengaji. Kita tak tahulah. Cuti sebulan pun ada. Ni cuti sekolah lagi ramai cuti ni. Ya, ni sahabat ni hari-hari ngaji dengan Nabi. Pun sembahyang tak betul. Ya. Bila dia 2 kali tak betul, menghadap Nabi minta, ya Rasulullah, ya, atas sifat kenabian kamu
kami diutus untuk mengajar umat, maka tadi kalau aku sembahyang tak betul, tolong ajar, tolong betulkan. Ya, maka Nabi menyebut kepada sahabat ni tentang solat. Ya, apa Nabi kata? Nabi kata, idza qumta ila solati fakabit. Bila kamu nak sembahyang, pastikan kamu sudah berdiri elok tempat solat, baru Allahu Akbar. Nabi gunakan fi'il madhi. Qumta ini fi'il madhi. Bila kamu nak sembahyang, pastikan kamu sudah berdiri elok tempat sembahyang, barulah Allahu Akbar. Nabi kata, minta maaf tuan-tuan, saya tunjuk ya. Kadang-kadang kita jadi makmum lambat kan. Imam dah walam yakul lah, dengan lahu kufuwan ahad dia dah. Kita boleh sampai. Awak boleh sampai. Jadi kalau ya yang saya tunjukkan tadi, makna solat kita tak sah. Tapi dia tak tahu, dia tak ngaji sampai sudahlah begitu. Itu baru mukadimah nak sembahyang. Nabi kata, idza qumta ila solati fakabir. Bila kamu nak sembahyang, pastikan kamu sudah duduk elok, berdiri elok tempat solat, barulah Allahu Akbar. Bukan gupuh, bukan gapah. Kemudian Nabi sebut, summa qra ma tayassara ma'aka minal Quran. Minta maaf ya, ini Nabi ngajar. Nabi mengajar dalam bab agama, Nabi tak sebut yang sunat. Nabi sebut yang wajib dulu. Dan insya-Allah hari ini pun ya, sistem pendidikan kita begitulah ya. Yang utama dulu, yang utama dulu, yang utama. Kemudian tu baru hak sunat-sunat kita ajar. Maka Nabi pun mengajar solat tadi wajib dulu. Udah kamu takbir elok, Nabi kata, summa qra ma tayassara ma'aka. Baca Quran. Baca Quran maknanya Fatihah. Ya, baca Quran maknanya Fatihah. Dan insya-Allah Fatihah ini tuan-tuan boleh cari guru lah untuk disemak. Semak bagi betul tuan-tuan. Ya, minta maaf ya, semak bagi betul. Jangan agak-agak, betul dah. Itu agak-agak. Insya-Allah di kalangan kita ni ada mereka-mereka yang mahir dengan Quran. Ya, tolong adab mereka, minta tolong betulkan Fatihah kita. Ya, kalau boleh sempurnakan di mana nak berhenti dan sebagainya insya-Allah. Minta maaf tuan-tuan ya, Fatihah 7 ayat. Ikut ilmu yang saya diajar untuk guru saya. Ya, kalau boleh, kalau nak cantik solat, Fatihah 7 ayat, 7 kali berhenti insya-Allah. Kau nak cantik, kau nak sah, sambung aja boleh, tapi kena belajar kaedah sambung tu. Sebut wasal boleh, tapi kena belajar. Jangan tak belajar. Tak belajar, langgarlah dia. Ya. Kemudian habis Fatihah, Nabi kata, sumarka hatta tatma'inna raki'a. Habis dah Fatihah, kamu rukuk. Pastikan kamu rukuk ada tumak ninah. Satu. Kemudian Nabi kata, summa tadil. Kamu balik diri tegak. Maksudnya iktidal. Sebut diri tegak, maksudnya berdiri tegak ada tumak ninah. Barulah Nabi kata summasjud, turun sujud pula. Pun Nabi kata hatta tatma'inna sajidah, sujud kamu pasti ada tumak ninah. Kemudian baru Nabi kata summajlis hatta tatma'inna jalisan, maka duduklah kamu antara dua sujud, pastikan juga ada tumak ninah. Ini hadis Nabi tuan-tuan. Nabi ngajar sahabat tadi yang sembahyang 2 kali tak betul tadi. Tumak ninah dalam solat 4 tempat mesti. Nabi gunakan khatta ni kalau orang ngaji Arab ya, dia lil ghayah. Maknanya mesti betul. Mesti tumak ninah pada rukuk. Mesti tumak ninah pada i'tidal. Mesti tumak ninah pada sujud. Mesti tumak ninah pada duduk antara dua sujud. Ya, minta maaf saya tunjuk tuan-tuan ya. Ya. Tuan-tuan pun kalau tak buat, mungkin tuan-tuan pernah tengok orang sembahyang begini cara geraknya. Kalau saya sebut ya, tanyalah siapa pun. Rukuk sunat dibaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. 1 sunat. Ya, 1 sekurang-kurang sunat, 2 sunat, 3 sempurna sunat. Insya-Allah. I'tidal sekurang-kurang sami Allahu liman hamidah, sekurang-kurang. Tapi insya-Allah ada yang lebih panjang. Ya, nanti jumpa saya beritahu yang lebih panjang. Ya, sampai Nabi
merakamkan puji kepada sahabat yang baca iktidalnya dengan bacaan panjang. Apa dia kata? Aku melihat lebih 7,000 malaikat mengaminkan doa yang kamu baca. Masalahnya malaikat tak nampak. Kau nampak malaikat tak tahu lah macam mana kita. Ni tuan-tuan duduk ni, kalau nampak malaikat tak bangun tuan-tuan. Kenapa? Malaikat menaungi kita dengan naungan rahmat. Kerana malaikat sangat redha umat Muhammad ini duduk dalam majlis ilmu. Tapi malaikat tak nampak. Yang nampak tu ngubah teh tu. Ya. Tadi ya. Dan insya-Allah sujud kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, maha suci Engkau wahai Tuhanku yang maha agung, yang maha mulia, wa bihamdi, dan segala puji bagi kamu. Dan insya-Allah duduk antara dua sujud, tuan-tuan berdoa mohon kepada Allah 8 perkara tuan-tuan. Duduk antara dua sujud tu, tuan-tuan baca tasbihnya. Tasbih itu mengandungi makna doa. Tuan-tuan minta 8 perkara. Rabbighfirli, warhamni, warfa'ni, warzuqni, wajburni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. 8 perkara. Tuan-tuan minta dengan Tuhan. Rabbighfirli, warhamni, warfa'ni, warzuqni, wajburni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. 8 perkara. Nanti beli kitab kita baca. Punya rahmatnya Allah. Ya, punya luas pintu rahmat Allah kepada umat yang semayang. Sampai Nabi mengajar kita, kamu boleh mohon 8 perkara sekurang-kurang dalam solat. Sehingga ulama-ulama fiqh sepakat mengatakan solat maknanya doa. Kenapa? Kerana dalam amalan solat banyak kalimah-kalimah doa yang kita pohon kepada Allah Ta'ala. Dan doa-doa ini semuanya doa-doa yang tinggi martabatnya. Ihdinas siratal mustaqim, Fatihah dan sebagainya lagi lah. Jadi solat sendiri ulama fiqh kata maknanya segi lugatan doa. Dan insya-Allah ya sangat banyak kalimah-kalimah doa yang maksur, termasuk dari amalan Rasulullah yang dilafazkan sewaktu dalam solat. Dan insya-Allah kemuncak doa dalam solat itu itulah yang kita baca dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Aku mohon ya Allah agar Engkau bagi aku hidayah untuk aku hidup lurus berpandukan dengan ajaran agama kamu. Ya, ini ya kandungan solat ya yang saya diwajibkan menunaikan, yang tuan-tuan juga difardukan untuk menunaikan sebagai sifatnya hamba Allah yang mukmin muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah ya tadi ya setiap rukuk ada bacaannya dan mesti tumakninah. Setiap iktidal ya ada bacaannya, walaupun sunat mesti sampai tegak balik berdirinya. Maksudnya tumakninah juga. Ya, dan berapa ramai orang iktidal tumakninahnya rosak tuan-tuan. Ya, berapa ramai orang sembahyang iktidal tumakninahnya rosak. Gitu tuan-tuan ya. Jadi Nabi menyebut pada sahabat tadi dalam gerak sembahyang yang 4 mesti ada tumakninah. Tumakninah ni mesti berhenti anggota daripada bergerak sekurang-kurang sekadar subhanallah. Kena lama tak? Anggota yang bergerak tadi ya daripada berdiri ni, diri, rukuk kan bergerak. Ya. Rukuk iktidal kan gerak. Iktidal sujud kan gerak. Pastikan berhenti sekadar subhanallah, cukup dah. Ya. Dan saya yakin kalau amalan sunat masa rukuk dibaca cukup, bukan tumakninah sekadar subhanallah, lebih. Iktidal pun kalau dibaca habis, insya-Allah tumakninah ini dah sempurna tuan-tuan. Begitulah dengan sujud dan seterusnya. Kalau dibaca zikir tasbih yang kita diajar, sunat dibaca 3 kali kita baca, sempurna tuan-tuan insya-Allah. Tapi tak tahulah, tadilah yang saya tunjukkan tadi antaranya. Memang terdata, bukan 1, setengah pun tak ada. Subha je dia baca, lepas tu bangun dah. Ya. Itulah ya, minta maaf yang banyak berlaku ketika solat sunat. Tu pasal laju.
Takbir ihram iftitah tak baca, tinggal dah pahala. Habis Fatihah surah tak baca, tinggal dah pahala. Ya, tak apalah tinggal pahala tu kalau sah. Yang dibimbangi rukuk sujud dan iktidalnya takut tidak tumainah, langsung kosong, tak ada pahala, tak sah. Dan dibimbangi lagi kalau itulah berlaku juga pada amalan-amalan solat fardu. Bagaimana? Itulah yang mungkin antara sebab utama sembayang tapi fahsyak munkar terus kekal. Sembayang tapi fahsyak munkar terus kekal. Malah setengah itu jadi perjuangan hidupnya untuk terus dengan kemungkaran, terus dengan kemaksiatan. Ya, sampai orang nak cakap, orang yang nak cakap betul pun jadi takut. Minta maaf tuan-tuan. Ya, sampai orang nak negur yang betul, dia nak negur pun jadi takut. Akhirnya pasal yang sembahyang pun macam itu. Ya, tidak berhenti pada kemungkaran, tidak berhenti pada fahsyak. Akhirnya orang yang betul sembahyang nak negur pun takut. Memang takut hari ini, takut tuan-tuan. Ya. Jadi ini bahasa ilmu saya sebut tuan-tuan, bukan pasal apa-apa, tak ada. Sebab agama ini kita kena telus sebab dia hak Allah Ta'ala. Dan insya-Allah mudah-mudahan ketulusan inilah besok menjadikan kita atas sirat al-mustaqim, lulus insya-Allah. Cukup cakap tu dulu insya-Allah. Izin Tuhan hari lain kita sambung sikit lagi tuan-tuan untuk sama-sama kita cek sembahyang kita supaya sembahyang kita sampai kepada martabat yang Allah sebut inna solata tanha anil fahsya wal munkar insya-Allah. Sekian aku qali hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla. Demikian tadi rancangan tausiah yang bertajuk Peningkatan Ajaran Agama Islam yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Shoaib Ilyas yang telah dirakamkan di Masjid Sultan Azlan Shah Ipoh.